Saya akan menerangkan rumusan artikel berkaitan dengan isu kemiskinan. Terdapat 6 isi kandungan yang terdapat di dalam slide. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, punca kemiskinan. Yang ketiga, 3 faktor yang berkenaan dengan keupayaan yang terhalang yang menjadi faktor kemiskinan. Yang keempat, kategori kemiskinan. Yang kelima, 3 faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dan yang keenam, implikasi kemiskinan. Isu kemiskinan dalam negara tidak pernah luput selekang daripada salah satu masalah negara yang tidak terselesaikan sehingga sekarang. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan kekurangan, kesusahan, keperitan dan kepayahan hidup yang dihadapi oleh seorang individu, sebuah keluarga dan sebuah komuniti. Antara punca kemiskinan adalah: yang pertama, kesan peperangan, sikap malas, faktor usia, fizikal yang kurang upaya dan tidak bekerja atau menganggur. Yang kedua, kegagalan dasar kerajaan untuk mengatasi masalah ini dan berlarutan. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang turun dan naik serta berlaku inflasi, kemerosotan pendapatan dan pertambahan jumlah pengangguran. Yang keempat, bayaran gaji yang rendah walaupun telah mempunyai pekerjaan. Yang kelima, kegagalan mekanisme pasaran yang membawa kepada keadaan social disorder secara berterusan. Terdapat 3 faktor yang berkenaan keupayaan yang terhalang yang menjadi faktor kemiskinan. Yang pertama, sumber peribadi seperti bakat dan juga kemahiran. Yang kedua, sumber luar termasuk pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, sosial, budaya, perundangan dan struktur material yang bersesuaian dengan konteks semasa individu. Kategori kemiskinan terbahagi kepada 2 iaitu relatif dan juga mutlak. Relatif, yang mana melihat hubungan status ekonomi individu dalam masyarakat dalam konteks agihan pendapatan. Mutlak pula tidak mampu memenuhi keperluan asas dalam kehidupan seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Konsep kemiskinan mutlak mengukur pendapatan isi rumah berbanding dengan pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK. Terdapat kategori lain juga yang boleh dikategorikan sebagai miskin iaitu invisible poor, vulnerable, kemiskinan kronik dan sementara. Kategori invisible poor iaitu mereka yang mempunyai pendapatan tetap tetapi pendapatan isi rumah hanya cukup makan sahaja untuk menampung sewa rumah, makan minum harian, bayaran bil elektrik, air, telefon, duit pinjaman dan pendidikan. Mereka juga tiada simpanan untuk masa depan kerana tiada lebihan pendapatan yang boleh disimpan dan dilaburkan. Kategori vulnerable pula iaitu seperti kanak-kanak dan ibu atau bapa tunggal golongan orang kurang upaya OKU, uzur dan berusia, yang ini mereka terdedah dengan tiada sumber kewangan. Bagi kategori kemiskinan yang kronik dan sementara pula, yang mana bagi kemiskinan kronik yang merujuk kepada individu yang hidup di bawah paras kemiskinan dalam jangka masa yang panjang, manakala kemiskinan sementara pula merupakan naik turun pendapatan isi rumah yang bergantung pada keadaan ekonomi semasa. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan iaitu sifat zakat, struktur pengelolaan zakat dan yang ketiga, ukuran kemiskinan yang menjadi standard. Sifat zakat. Muzahid orang Islam yang mampu bayar dan mujtahid orang yang layak terima zakat sahaja. Terdapat 8 golongan sahaja yang layak menerima zakat, tetapi yang memang memerlukan bantuan zakat terdapat 2 golongan iaitu asnaf fakir dan miskin. Bukan zakat sahaja yang bertanggungjawab penuh ke atas mengurangkan masalah kemiskinan, tetapi negara. Hal ini kerana kewangan negara melebihi kewangan pembayaran zakat. Seterusnya, zakat masih belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam negara. Tetapi, zakat juga dapat membantu segelintir fakir dan miskin, yang mana zakat juga dapat membantu pembangunan ekonomi. Apabila zakat dapat membantu fakir atau miskin dengan memberi modal untuk menjadi usahawan, iaitu lebih banyak muzaki yang dapat dilahirkan. Zakat juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inklusif iaitu jurang antara orang kaya dan orang miskin dapat dikurangkan. Faktor pengelolaan zakat. Sepatutnya negara yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah kemiskinan dan sepatutnya hasil zakat itu juga di bawah pengelolaan kerajaan. Akan tetapi sistem kewangan kerajaan dan zakat berpisah, maka kerjasama dalam mengatasi masalah ini mungkin sukar dilakukan. Baitul Mal yang mengelola zakat merupakan institusi di bawah kelolaan Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Malaysia sebuah negara persekutuan yang mempunyai 3 lapisan kerajaan, yang mana persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Dan ketiga-tiga lapisan ini Baitul Mal tidak terlibat secara langsung kerana dianggap sebagai institusi yang tergolong dalam hal ehwal agama dan di bawah pentadbiran Sultan Negeri. Baitul Mal tidak dapat dilaksanakan peranannya kerana kerajaan tiada kuasa dalam pelaksanaan seperti memungut dan membelanjakannya. Zakat tidak menjadi sebahagian daripada sumber ekonomi negara. Dalam negara Islam, Baitul
Baitul Mal menjadi perbendaharaan khazanah kewangan dan harta terpenting dalam dasar fiskal dan kewangan. Pengurusan zakat di bawah Baitul Mal di setiap negeri melakukan usaha secara tersendiri dalam mengatasi masalah kemiskinan. Realiti ukuran kemiskinan. Mengukur kemiskinan dengan kualiti hidup yang berasaskan maksud kualiti hidup konvensional yang diformulirkan oleh Unit Perancang Ekonomi Malaysia. Indikator yang terdiri daripada pengangkutan, perhubungan, kesihatan, pendidikan, perumahan dan penyertaan sosial, bekalan air dan elektrik. Selain itu, kemiskinan diukur dengan jurang pendapatan, pengagihan pendapatan dan kecenderungan dalam penggunaan. Ukuran-ukuran ini tidak termasuk konsep seperti rezeki daripada Allah SWT, barakah yang mencukupkan keperluan, nafsu yang mendorong kepada penggunaan sumber, iman dan takwa dalam kawalan terhadap pengeluaran dan penggunaan barangan. Perlu mengambil kira juga secara Islam supaya dapat mencapai objektif ekonomi kerana mendapat keberkatan Allah SWT. Implikasi kemiskinan. Yang pertama, pilihan terhadap urusan hidup terhad. Yang kedua, kurang kesedaran dan keyakinan diri terhadap keupayaan diri sendiri untuk mencapai kejayaan lebih jauh lagi. Yang ketiga, merendahkan martabat seorang manusia kerana keadaan serba kekurangan dan terhad dalam menampung keperluan sendiri.